Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Mahat Bursa. Hari ini kita akan buat sesi bedah FA berkenaan dengan satu syarikat yang terkenal dengan peralatan kosmetik iaitu eNature Berhad. Jadinya kita akan go through beberapa kita panggil sebagai business analysis, kemudian kita tengok sedikit financial analysis, dan kita akan go through a little bit about the growth and the prospects. Okey, jadinya presentation ni akan dilakukan oleh salah seorang daripada geng Mahat Bursa, yakni Fatimah, dan kita akan bincang sedikit sebanyak dengan berkenaan dengan eNature, dan akan ada sedikit sesi soal jawab dengan seorang lagi audience, Faris. Okey, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Fatimah. So hari ni saya nak share sikit saya punya analisis pasal eNature. Okay, kalau ni overview dia. Okay, eNature ni kita tahu dia adalah satu company yang dia ada produk The Body Shop dengan Natura, tapi itu bukan dia punya produk sendiri. Dia sebagai syarikat subsidiaries yang bawa The Body Shop dengan Natura tu masuk ke dalam Malaysia. The Body Shop tu sendiri dia daripada England, and Natura itu daripada Brazil. So yang bertanggungjawab membawa produk The Body Shop dengan Natura ni adalah Datin Min Aceh, yang mana dia mempunyai experience dalam retail and cosmetic industry. So Datin Min Aceh ni dia dah membawa masuk The Body Shop masuk ke Malaysia ni selama lebih daripada 36 tahun. Jadi dia adalah orang yang penting dalam menjaga image The Body Shop international dan membawa dalam Malaysia. Okey, kalau tengok dekat sini, eNature subsidiaries ni ada di Malaysia, Cambodia dengan Vietnam. So dekat Malaysia ni dia dah ada banyak physical store. Dekat Vietnam dengan Cambodia dia baru lagi nak set up dia punya physical store. Dekat Vietnam dah ada satu, dekat Cambodia dia baru ada point of sale. Point of sale ni maksudnya macam kalau dekat dalam shopping mall dia baru macam ada small shop dekat yang kecil-kecil tu je. And then kalau tengok kat sini dia produk-produk semua tahulah produk The Body Shop ni macam mana. And Natura ni saya rasa dia baru 2 tahun masuk ke Malaysia. Dia punya raw material antara The Body Shop dengan Natura ni hampir sama. Dua-dua guna organic material. Dia bukanlah tak ada langsung campur dengan chemical, tapi dia kiranya macam 80%, 70% memang betul-betul daripada raw material lah. Natura sendiri dia ambil raw material dia ambil daripada Amazon Forest. Okay, so next dia punya mode ataupun competitive advantage untuk eNature adalah dia ada strong record and long term relationship dengan The Body Shop International. And bila dia jadi syarikat yang membawa nama satu brand yang orang dah kenal, dia senang untuk gain loyalty ataupun trust dengan customer lah, dengan consumer, sebab brand tu sendiri dah globally recognized. And then dia ada ethical stand. Ethical stand ni dia memang dia takkan buat dia punya lab test terhadap animal. So sekarang orang macam dah tekan, dah macam pentingkan yang benda-benda yang macam tak bagi harm pada environment, pada animal. So itu salah satu dia punya advantage kepada syarikat eNature lah. And then dia ada experience management team in develop strong results. So ini nanti kita tengok more detail lah. And then kita tengok pada future prospect dia. Future prospect ini dekat Malaysia disebabkan dia dah gain customer punya loyalty, dia dah buka banyak physical store. So apa yang eNature nak buat dekat Malaysia ni, dia plan untuk
maintain dia punya physical store yang ada, and then sekarang disebabkan COVID, dia plan untuk buat omni-channel. Omni-channel ni dia adalah multi-channel tools. Dia beza sikit dengan multi-channel tu. Omni-channel ni dia menggabungkan channel-channel yang e-nature masuk, promote dia punya The Body Shop tu, connect all the channel supaya customer rasa macam senang untuk reach dia punya produk. And next dia punya dekat Vietnam dengan Cambodia, dia guna dia implement teknik yang sama, business strategi yang sama, iaitu untuk grow dia punya retail store. Sebab macam Najib cakap tadi, Vietnam dengan Cambodia dia baru lagi nak membangun, dia masih lagi ekonomi dia baru lagi nak membangun. Jadi banyak lagi tempat-tempat yang e-nature boleh pergi, boleh buka retail store dia. Okay, risk yang kita boleh tengok dekat e-nature ni disebabkan The Body Shop dengan Natura tu bukan mainly daripada produk yang e-nature hasilkan, maksudnya dia bawa masuk daripada luar. Jadi banyak risiko tu dia tertakluk kepada agreement franchise dengan The Body Shop International tu. Dia banyak, maksudnya macam dia bukanlah macam confirm yang every time dia nak renew agreement dengan international The Body Shop tu confirm dia akan dapat. Dia mesti banyak lagi yang kena tengok agreement tu kalau dia nak renew, and setiap kali dia so far dia dah renew 4 kali. Setiap kali dia renew dia akan 10 tahun lah agreement tu dia akan pegang. So macam tadi Fatimah cakap, dia dah TBS ni brand dia dah globally recognized, so dia pun dia macam meminjam lah bawa masuk Malaysia. Dia punya sukses, e-nature punya sukses ni fully depends pada TBS punya brand. So kalau one day macam orang macam dah tak percaya dekat TBS punya brand ni, dia akan affect lah pada e-nature punya syarikat ni. And then dia fully depends juga pada produk Natura dan TBS dekat luar. Maksudnya dia tak ada kilang lagi dekat Malaysia. Dia tak ada kilang yang akan buat, tak ada. Dia akan bawa masuk lah banyak. So kalau supply and demand macam tak cukup, dia akan, Indonesia akan affected juga. Macam dia punya tax ke, tertakluk kepada dia punya currency ke, dia akan affect pada Indonesia punya apa tu panggil, revenue and sales and profit lah. Okay, next ni tadi competitive advantage dia. Macam cakap tadi, dia ada experience management team, dia punya board board director dia, Datin dengan Datuk Simon tu, dia dah ada more than 20 years experience dalam mengendalikan syarikat Malaysia ni. And then dia ada long term relationship dengan landlord, yang mana dia tak silap Natura dia baru buka dekat Mid Valley. So dia ada experience dalam negotiate retail space yang penting dekat Malaysia ni adalah tempat-tempat yang kita kata boleh menarik pelancong untuk datang kan. Jadi bukan senang untuk masuk Mid Valley untuk grab the chance untuk buka retail space kat situ. So e-nature ada experience dalam long term relationship landlord ni. And then dia punya, macam explain tadi, ethical stance dia, dia berpegang kepada menghasilkan produk yang tidak harmful lah kepada environment. And then dia sentiasa promote dia punya social environment campaign. Kalau tengok dalam e-nature punya annual report, dia pun sustainability punya program banyak. Dia sentiasa promote dia punya campaign, sustainable campaign dia tu. And strong track record and long term relationship, macam terangkan tadi, dia dengan TBS brand dekat luar negara. Okay. Brand recognized as highly quality product.
So e-nature ni dia memang fully, sukses dia fully depends lah pada image of TBS tu sendiri. Dia tak boleh suka-suka. Kalau Fatimah baca dalam dia punya annual report agreement tu, dia tak boleh suka-suka untuk board director tak boleh suka-suka untuk decide nak buat apa dengan TBS punya brand ni, untuk improve ke, untuk buang ke, sebab dia kena ikut, dia kena follow betul-betul dengan TBS International punya syarat lah. Leverage on growth on natural sector ni sekarang kan dalam beauty industry memang consumer banyak mencari produk yang berkaitan dengan natural lah. So diorang prefer benda yang tak harm pada skin dengan environment. Jadi in nature dia percaya yang customer 100% akan mencari produk diorang kalau in term of benda-benda yang ingredient yang berasaskan organik. Okay, future prospect macam cakap tadi, kalau dekat Malaysia disebabkan diorang dah ada banyak, diorang dah bangunkan banyak physical store sebelum ni, jadi diorang target untuk growthkan sales dekat Malaysia melalui omni-channel. Kenapa omni-channel? Sebab data menunjukkan customer dia banyak spend 90% 0.6% dekat multi-channel berbanding single channel. Customer dia banyak macam prefer untuk tengok banyak channel berbanding macam terus beli dekat Lazada je ke, dekat Shopee je ke, ada prefer untuk tengok. Sometimes dekat satu channel tu mungkin barangnya tak ada. Jadi dia akan tengok dekat channel yang lain lah. And then dekat Malaysia juga e-nature plan untuk improve dia punya big data management, untuk management tech. Dia plan untuk improve apa yang dia ada sekarang instead of buka kedai lagi macam tu. Okay, dekat Vietnam dengan Cambodia disebabkan negara Vietnam dengan Cambodia masih lagi nak membangun, dia e-nature plan untuk increase awareness dengan greater market penetration lah, melalui dengan buka kedai dekat major city. Kalau dekat Vietnam, e-nature plan untuk buka 6 lagi kedai antara 2020 hingga 2022 di Ho Chi Minh City dan Hanoi. Untuk kedai yang ada dekat Vietnam sekarang ni, dia nak increase productivity dengan invest dekat staff training, development, improve staff performance, especially dekat dalam knowledge lah. Cambodia dia sama juga, masih lagi undergoing economy dengan business landscape reform. So dia menjadi satu peluang kepada e-nature sebagai first mover CPC player untuk gain loyalty di kalangan younger population. Kenapa younger population? Sebab younger population sekarang ni bila ekonomi dia mula grow, income dia pun grow, and younger population dia lebih, attention dia kepada lifestyle tu lebih lah berbanding orang yang berumur atau budak-budak. So dekat Cambodia 2 tahun lepas, 2019, e-nature dah buka dekat Phnom Penh dia punya point of sale. So dia plan nak buka lagi another 5 point of sale by end of 2021 ni. So boleh tengoklah kalau dia, sebab masih MCO ni kan. Okay, risiko dia macam cakap tadi, kalau related to business and operation, dia problem akan datang in term of lesen, dia punya agreement, franchise agreement dengan TBS International. Kalau salah satu agreement yang syarat yang ada dalam agreement tu adalah e-nature mesti continuously ada involvement dengan Datin Mina dan Datin Simon, sebab dia dua orang ni adalah orang yang bertanggungjawab dalam controlling, dalam membangunkan e-nature punya, menjaga e-nature punya business lah, dengan relationship dengan
international di Body Shop tu. And then kalau tengok dari segi industri, beauty industry dia memang kompetitif, especially kalau nak dibanding dengan competitors dia adalah Korea dengan Japan punya produk skincare, sebab Korea dia punya skincare, tunjuk sini dia punya competitors, yang more Pacific ni dia daripada Korea. So Korea punya produk skincare, ada baca hari tu dia memang sangat dekat dengan Asia punya kulit, sebab mungkin sebab dia punya cuaca, and dia develop skincare yang hampir Asian consumer sukalah, lagi macam purchase skincare Korea lah berbanding UK punya, sebab The Body Shop tu daripada UK. So mungkin ada dia macam nak cakap, skincare yang UK punya tu mungkin tak berapa dekat dengan Asian punya jenis-jenis kulit. Kalau tengok dekat sini, Emma Pacific ni antaranya Innisfree. Yang Innisfree, Etude House, Laneige yang banyak ada dekat Malaysia dah sekarang. Kenapa Fatimah pilih produk-produk ni sebagai competitors in nature? Sebab dari segi nature business dia sama, raw material, and then target market dia and product line. And Emma Pacific ni dia dah develop banyak skincare yang dia macam target untuk certain skin lah. Macam Laneige ni dia punya teknologi berasaskan memang air, memang moisture, dia fokus pada moisture sahaja. Kalau Etude House ni dia fokus pada makeup sahaja. Macam Rio dia baru masuk Malaysia tak silap, dia baru ada dekat Watson, and dia fokus pada hair. Dia guna teknologi ginseng untuk dia fokus pada root, hair root, heel hair. Dia macam dia dah spesifikkan dia punya produk tu untuk apa. Kalau di Body Shop tu dia masih general lah, masih macam dia tidak spesifikkan lagi dia punya produk tu macam mana. Dia ada untuk macam skin, hair, tapi dia tak banyak pilihan macam Emma Pacific ni. Okay, cikgu dengar ke lagi? Dengar, okay. Sebelum ke financial tu, kita kot pada soalan dulu lah kot, saya rasa. Very clear explanation daripada awal sampailah ke competitors punya ni kan kita comparison ni. So sebelum saya tanya, kita bagi Faris tanya dulu pokok dia ada soalan. Saya tak ada tanya sangat, lebih kepada nak tambahan sikit lah. Tapi Faris, pokok ada soalan. Okay. Di manakah Faris kita? Okay, tak apa. Hilang ke? Hello. Dah. Ya. Okay. Saya nak tanya, maknanya nature business in nature ni dia bukannya menghasilkan produk lah, dia cuma retail store betul. yang menjual. Dia macam Watson lah. Dia membawa masuk, tapi dia dua produk je lah. Macam Watson kan dia banyak. Dia bukan menghasilkan. Dia bukan produk dia lah. Dia Body Shop dengan Natura ni bukan produk dia. Dia bertanggungjawab membawa masuk. Body Shop ni based di UK from Sussex, UK. Jadinya dia ambil produk tu dan ke Malaysia lah. Tapi macam yang Fatimah beritahu tadi, walaupun dia ambil produk tapi dia ada good relationship dengan Body Shop, meaning that dia dah renew 4 kali kontrak kan. 4 kali kontrak, lebih kurang 40 tahun lah kewujudan dia tu. So benda ni yang buatkan kita boleh nampak, walaupun dia hanyalah distributor ke Malaysia, satu, dia sole distributor, maksudnya dia tak ada distributor yang lain-lain. Maksudnya apa-apa pun dia kena melalui e-nature. Yang kedua adalah dia berjaya stay, long term relationship
regardless all the competitors dan regardless all the products daripada Korea for example, dan dia boleh maintain kekal relevant dan berjaya maintain, kalau kita baca dia punya annual report, lebih kurang 11% market share dalam Malaysia, and it is the biggest in Malaysia sebenarnya berbanding produk-produk lain. Lepas tu saya nak tanya lagi satu, dia management ada bagi tahu ke dia punya effort untuk increase dia punya margin ke, in terms of operation dia, macam dia nak increase margin ke? Sebab masa untuk waktu sekarang ni dia punya margin dia lebih kurang, saya pun tak pasti lah, tapi margin dia okey tak okey lah kan. So rasanya ada, tapi kena cek balik lah. Kena cek balik tapi rasanya ada dalam dia punya financial report hari tu. Nak increase margin dia tu. Kalau kita tengok tu margin dia lebih kurang 13% hingga ke 10% lah kan. Apa yang menariknya, ada bunyi bising sikit. Apa yang menariknya adalah Inature ni sebelum berlaku PKP, dia hanya fokus kepada retail sektor sahaja. Maksudnya dia tak ada online, dia tak pergi ke omni channel, dia purely di kedai je lah. Okay, jadinya apa yang dia buat adalah sejak ada PKP ni, dia tap online market. Disebabkan dia berjaya tap online market tu, walaupun kedai terpaksa ditutup selama setahun lebih ni, Inature berjaya kekal dalam keadaan net profit. Itu yang paling penting tu. Maksudnya dalam keadaan very struggling moment ni, Inature berjaya kekal net profit. Walaupun net profit tu semakin kita panggil mengecil lah. Tapi dalam keadaan yang masih steady, dan the boss itself dah cakap dia akan start kick off better results once the recovery dah nampak more clear. That is why Inature ni kena ada peluang masih banyak lagi lah, especially in term of the cost. Kemudian ada satu lagi yang terbaru, dia punya approach. Dia memang agak strict dan dia memang baru-baru ni dia bukannya buka what we call as, dia buka cawangan semata-mata untuk buka cawangan, tidak. Cawangan yang underperform memang dia stop dan dia tutup. Cawangan yang underperform dan dia hanya fokus pada cawangan yang outperform saja. Itu salah satulah yang dia buat untuk kita panggil optimize the cost. Okay. Itu sebut pasal tadi kan, Fatimah ada sebut pasal environmental punya effect kan. Sekarang ni dekat Malaysia, dekat mana-mana lah, dia ada kita panggil sebagai ESG investing. ESG stands for Environmental, Social and Governance. Jadinya akan ada body, termasuk Bursa Malaysia ni pun akan ada body yang akan kita panggil as evaluate company punya ESG. Sekarang ni masih lagi dalam fasa awal. Even Bursa Malaysia sendiri pun dalam tier 3. Tier 3 tu tier yang tak bagus sangat lah. Yang the best tier 1, tier 2, tier 3. Tier 3 ni ke low jugalah. Jadinya based on satu artikel, saya cari balik artikel tu, mengatakan company yang exercise ESG investing ataupun ESG style ni, environmental, social and governance, tend to what we call as sustain more compared to company yang tak exercise ni. Tak practice benda ni. So for me Inature pegang benda tu and they're very concerned lah. Kita selalu sebut pasal ESG investing ni kan. So then another one is that macam mana yang boleh buat growth dia tu terbantut di Kemboja, especially Kemboja. Kemboja sejak PKP tahun lepas tiada PKP tau. Sampailah this year barulah Kemboja start impose PKP. Bukan setakat Inature sahaja yang effect,
company-company lain yang terlibat di Kemboja juga terkesanlah dengan keadaan PKP ni, tetapi macam kita nampak e-nature masih berjaya kekal relevan dan masih berjaya mengekalkan net profit untuk setiap kuartal regardless the condition. Okay, yang tu saja saya nak tambah berkenaan dengan bisnes dia. Ada lagi soalan, Haris? Tak ada. Fatimah ada nak tambah apa-apa? If not, kita sambung ke financial part sikit. Tak ada, okey. Macam yang cakap sustainability tu, rasanya tu macam satu advantage pada e-nature lah, sebab dia dah memang practice benda tu kan, dia dah macam root dia dah. Okay, kalau financial, okay, financial ni nak share yang the latest punya lah. This one yang latest punya, baru tengok dekat dia punya quarter. Ada baca hari tu dia punya dekat the Malaysian Reserve, dia ada mention profit margin dia untuk second quarter ni menurun compared to last year, sebab e-nature guna cash untuk promotion activity untuk increase sales dia. And then dia punya revenue pun drop due to continuously MCO. So banyaklah physical store yang kena tutup for the whole month of June. Bukan dekat Malaysia je, tapi dekat Vietnam dengan Cambodia juga. So revenue yang kalau tengok macam kalau ada revenue dia yang sekarang ni, dia banyak disumbangkan melalui omni-channel tu lah, 30.9% untuk second quarter ni berbanding dengan quarter tahun lepas. Tapi untuk yang second quarter ni memang ada nampak penurunan sikit, disebabkan dia memang mention kata MCO ni. And then ni financial dia, kalau tengok pada current ratio, tak silap saya, cikgu kata kalau 3 or 4 tu better untuk current ratio kan cikgu? Hello, dengar tak? Mute pula. Kita tengok apa definition current ratio. Current ratio adalah assets over liabilities kan. Jadinya so, kalau bigger than 3 patutnya better lah. Dia better lah kan untuk yes. ROA dengan ROE dia pun nampak macam okay lagi, walaupun dia punya profit revenue sales dia drop. Kita tengok betul sekejap. Cuba boleh tengok yang ni kan. Operating matrix 12.47% ROA, kemudian return on equity 16.4%, untuk ROIC dia 15.4%. Kejap lagi saya akan share satu gambar. Saya akan lepas dah habis semua ni, saya akan share satu gambar berkenaan dengan kita panggil ini sebagai profitability of the company dan share price. Kejap lagi saya akan beritahu. Teruskan dulu. Okay, ni dia punya income statement. Kalau tengok dia punya total revenue semua, first quarter dia. Okay, nak tunjuk, okay. Ini balance sheet je, and cash flow ni nak tunjuk yang cash daripada operating activity semua ni lah. So dia still cikgu kata kalau dalam operating activity dia positif tu, dia okay lah kan, dia kiranya macam dia dapat generate cash daripada business dia. And then kalau investing activity, kiranya dia invest balik kepada syarikat, so memang negatif lah. And then financing activity, dia masih berupaya membayar dia punya hutang. Rasanya e-nature tak ada hutang kan cikgu? Tak ada debt? Boleh tengok dekat financial tu, yang boleh tengok, cuba up balik atas. Up balik. Kalau tengok dekat debt to equity ratio tu kan, di bawah. Bawah current ratio tu. Kena debt itu low lah, 0.1 saja berbanding dengan equity yang ada. Maksudnya very low. The debt is very low lah. Kalau debt tu more than itu, yang tu bahaya.
Oh, okay. So dia punya tu tadi kosong. Dia punya valuation, yang ni saya tak sure untuk CAGR dia ni sebab macam negatif. Tapi dia punya normal. dia punya untuk DCF ni around intrinsic value dia around 95 cents lah. Saya rasa okay untuk sekarang kalau nak beli. So bawah intrinsic value dia. Yang tu kita tak boleh suggest lah. Kita cakap edit yang tu Okay, tapi kalau kita tengok Okay, this is totally normal untuk growth dia tu negatif. Sebab kalau kita tengok dia punya revenue trend kan drop kan. Jadinya dia masih lagi baru. So tapi kalau kita tengok betul-betul dia ada macam nak menaik tu kan, cuma just that the 2 quarter ni yang drop. But it's still too early untuk kita ni lah kita judge based on saya rasa dia akan banyak lagi macam turun naik kot sebab dia macam baru lagi and dia nak banyak lagi cash yang dia nak guna untuk buka kedai semua tu kan cikgu. Ya. Jadinya kita akan tengok based on ni kan, based on the kita panggil as the performance dia lah. Kita cuba tengoklah macam mana dia boleh mampu growth ni. Kemudian yang DCF bawah ni so kita kena masukkan growth rate itu positif lah sepatutnya. But it's okay. Yang ni just that kita punya estimation. Tapi selalunya kita estimate the growth tu positif. Dan buatkan kita boleh tengok the valuation. But it's totally normal, tak apa. Biar yang bagian valuation ni is very subjective. Valuation is an art. Jadinya kita panggil kita biarkan dulu part ni. Yang paling penting the business tadi dan the financial ratio yang penting. Dan kemudian kalau saya share sikit. Boleh tak saya hantar gambar ni? Fatimah tolong buka sekejap. Boleh. Okay, saya dah share dekat Telegram. So buka. Yang tu kan. Okay, so yang ni based on artikel yang saya baru baca semalam. Dia return on invested capital. Their return on invested capital is what we call as is a improvised version of return on equity. Jadinya dia lagi tepat lah sebab dia ambil kira hutang. Tapi kalau company tiada hutang, ROE dan ROIC dia tu lebih kurang. Yang tu lah kalau siapa-siapa yang faham kan. Just that saya nak cakap kat sini, the bigger the profitability, the higher the profitability, selalunya company tu akan di-evaluatekan higher. Nampak bawah ni kan, sampai 15, 20. Bila kita tengok bila dia dekat 15, 20 ni, company punya valuation tend to be higher. Maksudnya company tu maksudnya di-tradedkan higher than the book value ataupun sudah dekat the value itself kan. Jadinya Inature ada that criteria walaupun dia masih kecil tapi dia punya profitability dia tu agak high tau. Maksudnya boleh maintain good margin, good profit semua tu. So for me Inature agak worth it lah untuk kita monitor walaupun affected by MCO, tapi kena ingat kita nak perhatikan in a bigger picture after the MCO, after the PKP kan. Macam mana dia boleh growth dan macam mana dia boleh inilah kita panggil sebagai ride the growth melalui pembukaan lebih banyak store, lebih banyak retail. Okay. Tu saya punya ni lah penutup untuk Inature. Saya tak boleh bagi share price punya target apa semua tu sebab yang ini lebih kepada perbincangan kan. Tapi kita cuba tengok, kita cuba perhatikan adakah Inature ni mampu untuk bersaing dengan syarikat-syarikat yang terlibat dengan kita panggil kosmetik ni, terutama sekali dari Korea dan juga apa yang kita panggil sebagai premium punya kosmetik kan. Itu saja daripada saya. Faris ada nak tambah apa-apa tak?
Tak ada rasanya macam semua okey, menarik lah. Duit je tak ada nak melabur. Tu lah, duit je tak ada sekarang ni. Okay, semua saya rasa thank you lah Fatimah. Kita panggil sebagai very concise punya sharing. Jelas. Dan nota tu saya minta izin lah untuk share ke audience. Boleh. Cuma saya tak jumpa lah cikgu, dia punya competitors dalam Malaysia memang tak ada kan? Maksudnya saya rasa Malaysia dia tak ada satu cosmetic brand yang Yes, betul. Malaysia dia lebih kepada local brand yang kecil-kecil macam tu kan. Tapi tak ada yang betul-betul R&D semua tu. Even Inatures ni pun dia bawa company lokal, company luar dia masuk ke Malaysia. Jadinya agak susah untuk kita compare sebab kena ingat problem business kosmetik ni adalah low barrier of entry. Maksudnya senang yang siapa-siapa nak buat kosmetiknya produk. But the advantage yang ada pada Inature adalah dia pegang the biggest market share, 11%. Kalau tengok di annual report kan dia ada sebut the biggest market share dalam Malaysia. Dan kita boleh expect lah dia boleh maintain the market share dan ataupun mungkin boleh tambah lagi. So that is the main point. But then kena ingatlah bila kita nak invest ni, as long as the story tu masih okay, dah ada growth dia okay. Tapi bila growth dia tu dah agak slow apa semua tu, time tu kita reconsider balik lah kita punya investment. Sebab sekarang ni Inature kalau kita tengok kan, market cap Inature baru 484 juta. So kalau kita tengok dia punya ni peluang dia tu kan lagi tinggi lah. Cuba kita tengok sedikit tu tuan. Market cap. Kita nak tengok market cap. Cosmetic market cap Malaysia. Maksudnya Nation Cosmetic Market cap, saya bagi link sikit lebih kurang 3 bilion. Lebih kurang 3 bilion Okey, jap saya bagi link. Lebih kurang 3 bilion. Jadinya kita boleh expect lah kalau dia boleh ada market, dia boleh go further. Dia boleh tingkatkan dia punya market cap lah. Dan mana dah tahu boleh go further kalau kita ambil 3 bilion. 3 bilion yang ni dah ada latest kita tengok tahun 2000 di PDF pula. Ya. Okey. Macam ni dia punya lebih kurang macam ni. Masih juga kosmetik. Dia punya 3 bilion lah. 3 bilion. Grossly 3 bilion. Kita boleh nampak market cap Nature 484 juta, betul tak? Kan? Jadinya kalau kita tengok balik 484 juta over 3 bilion berapa persen? 16% lebih kurang. Okay, so basically lebih kurang macam tu lah, 16% macam tu kan. So kalau kita expect the market of the cosmetic product ni boleh meningkat dalam masa, kita katakanlah how much percentage, ada dia tulis ni percentage untuk target kan. Nanti kita akan go further lagi market share, dan kalau kita boleh target the growth so Inature pun akan follow lah the growth in the market in term of cosmetic product. Boleh lebih kurang macam tu lah punya konsep itu. 13% tu growth untuk kosmetik punya CAGR lah. Lebih kurang 13% growth untuk kosmetik punya dalam masa 5 tahun rasanya. Okey. Faham. Menarik lah. So kita boleh expect, tak adalah kita kata wajib follow, tapi kita boleh expect dia ni. But bear in mind, setiap investment ada risk dan kita cubalah balance kan antara reward dan risk kita. Okay Okay. Alright, saya rasa takat itu saja sharing hari ini. Kita buat lebih kurang briefly lah, pendek sikit. Okay, sebelum kita tutup majlis, kita tutuplah kita punya sharing dan saya akan stop recording dekat